Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh berdoa kepadamu. 我们在天上的父，我们非常的感恩，因为今天下午我们可以来到你的殿中，我们一起来思想主你的话， Tapi kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. 我们也可以听主你的话。 Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, Tuhan, supaya yang- kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan. 求你向我们每一个人说话，让我们可以明白主你的旨意。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 我们如此的祷告感谢，是奉靠主耶稣宝贵的生命。阿门。 Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Sorry sebentar ya. 我们要读经是从约翰一书第3章，从第1节到第10节。 Kita akan membaca bergantian, jadi saya akan membacakan ayat-ayat bahasa Indonesia, ya. Bapak penerjemah akan membacakan ayat-ayat dalam bahasa Mandarin, tapi jadi selang-seling, ya. 我们用轮换的方式来念，第1节用印尼文，第2节我们用华语来念。 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明。但我们知道主若显现，我们必像他，因为必得见他的真体。 Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. 第4节，犯罪的就是违背律法，违背律法的就是罪。 Ayat 5, kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. 凡在他里面的就不犯罪，凡犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。 Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. 犯罪的是因为魔鬼从起初就犯罪。上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。 Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 从此就显出谁是上帝的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不心意的，就不属上帝；不爱弟兄的，也是如此。 Jadi tema kita hari ini adalah siapa aku baginya. 今天我们的主题是对他来说，就是对神来说，我是谁？ Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai 3, jelas dikatakan kalau kita adalah anak-anak Allah. 如果我们看从第1节到第3节，很清楚的告诉我们，我们是属于上帝的儿女。 Dan ayat 1 ini dimulai dengan lihatlah, menunjukkan apa yang dikatakan itu sangat penting. 就是开始的第1节就讲到看哪，就是意思说指出要讲的是非常的重要。 Jadi Bapak Ibu ya, kalau misalnya tokoh Alkitab mengatakan lihatlah, ya berarti memang apa yang dikatakan itu pasti sangat penting. 如果在圣经里面我们读到看哪，当然我们就应该知道后面讲的是非常重要的事。 Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikarunikan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 你看父赐给我们的是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。 Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, kita itu dijadikan anak-anak Allah. 我们可以想象，我们被称为上帝的儿女。 Dan itu karena kasih Bapa yang begitu besar. 这一切都是因着上帝那么大的慈爱。 Dan itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12, di mana dikatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 我们可以从约翰福音1章第12节看到，就是我们是怎么样的成为上帝的儿女。这圣经里面说，凡接待他的，就是信他名的，他就赐给他权柄，做上帝的儿女。 Nah, masih di ayat 1 dikatakan dunia tidak
tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. 还是在第1节就讲到世界不认识我们，因为世界不认识他。 Dari awal sekali setelah Adam jatuh dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, 从创始以来，就是亚当跌入最重的时候， Tuhan menyatakan akan ada permusuhan. 耶稣就是说，在这个世界上有2个律。 Ya, dan permusuhan itu kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. 我们从创世纪第3章第15节，我们可以看到 Yes. 这个律。 Sebenarnya permusuhan itu ada 3 level, ya, ada 3 tingkatan. 其实呢是有3个阶段的， Tetapi yang kita fokuskan adalah bagian yang keduanya. 但是我们今天集中要思想的就是两个律。 Saya bacakan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, itu yang level pertama, antara keturunanmu dan keturunannya, nah itu yang akan kita bahas, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. 创世纪第3章第15节说：“我又要叫你和女人彼此为仇。”这是第1个阶段。你的后裔与女人的后裔也要彼此为仇。今天我们就有思想的。 女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。 Nah, apa artinya keturunan antara keturunanmu dan keturunannya? 那到底就是你的后裔跟这个女人的后裔是怎么样的一回事呢？ Engkau yang dimaksudkan adalah ular yang mewakili iblis. 在这边讲的你就是这个蛇， Dan sedangkan si perempuan tentu saja adalah si Hawa. 这个女人就是讲到夏娃。 Tapi sekarang kita di level kedua berbicara tentang keturunan ular, yaitu keturunan iblis versus keturunan perempuan. 但是在第2节里面就讲到，就是女人的后裔就是这个世人的后裔，另外的一个后裔呢就是魔鬼的后裔。 Tentu saja iblis tidak bisa punya keturunan secara fisik. 是肯定的，魔鬼不可能在肉身上有他的后裔的。 Sehingga maksudnya adalah keturunan secara rohani. 意思就是在属灵方面的后裔。 Artinya seluruh manusia secara fisik adalah keturunan Adam dan Hawa. 意思就是说，我们每一个人就是按照我们的肉体来说，我们是亚当的后裔。 Tetapi secara rohani manusia itu bisa keturunan ular, yaitu keturunan orang percaya, atau keturunan perempuan, yaitu keturunan orang percaya. 但是属灵方面来说呢，人可以成为蛇的后裔，就是魔鬼的后裔，或者呢是成为这个女人的后裔。 Jadi Bapak Ibu, sejak Adam jatuh dalam dosa, 弟兄姐妹，亚当跌入最重以后， seluruh manusia dibagi menjadi 2 garis keturunan. 所有的人被分成2个部分。 Keturunan orang tidak percaya dan keturunan orang percaya. 不信的人的后裔以及相信人的后裔， Dan kedua keturunan ini saling bermusuhan. 这个2者是彼此为仇的。 Dan ini sebenarnya adalah permusuhan yang baik. 其实呢，这是好的， Karena jika Allah tidak mengadakan permusuhan, berarti semua orang menjadi pengikut iblis. 那如果说上帝没有创造这个彼此为仇的，那所有的人就成为魔鬼的后裔了。 Karena permusuhan yang Allah adakan, sebagian kita orang percaya, ya, kemudian menjadi anak-anak Allah. 因着这个彼此为仇的话，那有的人是可以成为上帝的儿女。 Karena itu dunia membenci kita. 因此呢，世界就是憎恨我们。 Ya, karena kata Tuhan Yesus, dunia membenci dia. 因为主耶稣说世界憎恨他。 Kemudian di ayat 2 dikatakan saudara-saudara yang terkasih, di dalam bahasa Yunani yang dikasihi, artinya yang dikasih Allah. 接下来就说亲爱的弟兄姐妹，在希腊文说是被爱的人，意味着就是被神所爱。 Ya, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. 这个时候我们已经成为上帝的儿女，但是呢，他的情况还没有完全的说明。 Karena apa? Karena Allah masih sedang bekerja di dalam diri kita yang nantinya Ia akan sempurnakan. 为什么这样呢？因为上帝在我们的身上还在做工之中，让我们可以得以完全。
Karena itu diteruskan dikatakan bahwa namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan kita akan menjadi sama seperti Dia. 因此呢，当基督显现的时候，我们将会成为像他一样的。 Salah satunya adalah seperti yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 21, kita akan memiliki tubuh kebangkitan seperti Kristus. 就像我们看这个腓立比书第3章第20节所说的，我们将会有一个荣耀的身体。 Tapi kemudian ada bagian yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. 但是有一个非常重要的事， Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. 就是在第3节，凡向他有指望的，就洁净自己，像他洁净一样。 Nah, menarik bahwa Yohanes tidak memberikan kalimat ini dalam bentuk kata perintah, tetapi dalam bentuk deskriptif. 约翰在这一段的经文里面，他没有说这是上帝的命令，乃是用描述的形式赐给我们的。 Kalau kata perintah dia akan mengatakan karena itu sucikanlah dirimu. 如果说用命令的口气的话，就说你们一定要去洁净。 Tetapi di sini dia mengatakan menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. 但是在这一段里面就讲到，就是洁净自己，像他洁净一样。 Berarti Bapak Ibu sekalian ini adalah fakta untuk setiap orang yang adalah anak Allah. 这就意味着我们每一个相信神的人，这是非常理所当然的事。 Ya, jadi ini seharusnya adalah siapa kita, orang-orang yang menyucikan diri karena dia adalah suci. 这就是说明我们到底我们是谁，我们洁净自己，因为我们的神是洁净的。 Dan kemudian kita diberikan penjelasan apa yang harus kita lakukan. 因此接下来给我们看到我们必须要做什么， Yaitu kita harus meninggalkan dosa. 就是我们必须要离开罪。 Nah, dosa merupakan pelanggaran hukum Allah. 其实罪呢是一种这个违反神的律法的。 Tapi sebenarnya dosa bukan hanya kalau kita secara aktif melanggar perintah Tuhan. 但并不是我们很主动的去积极的去犯罪。 Ketika kita tidak melakukan apa yang Allah mau lakukan, itu juga adalah dosa. 如果说我们没有按照神的旨意去行的话，这就是罪了。 Karena arti dosa dalam Alkitab bukan melesat, saudara, meleset dari target. Ingat Ya, saya- meleset dari target. 因为按照圣经里面的解释，罪就是一个偏离了目标的这个行动。 Jadi kita bisa berdosa ketika tidak melakukan apa-apa. 我们会犯罪，因为我们没有按照神的旨意去行。 Ya, ketika Allah mau kita menolong orang itu, kita tidak menolong berarti kita berdosa. 但神要我们去帮助一个人的时候，我们且没有去行的话，我们就犯罪了。 Ketika Allah mau kita mengampuni orang yang menyakiti kita, kita tidak mengampuni, kita berdosa. 上帝要饶恕就是对我们就是不对的人，我们且没有这样行的话，那我们就没有按照神的旨意，这就是罪了。 Sedangkan kita diberitahu bahwa di ayat 5 bahwa Yesus telah menyatakan diri supaya ia menghapus segala dosa. 其实，在第5节里面很清楚的告诉我们说，耶稣来就是要除掉人的罪。 Tentu saja hanya dosa-dosa orang percaya. 那肯定是就是那些相信耶稣的人的罪。 Ya, mengingatkan kita Yohanes 1 ayat 29. 在这里就让我们记得，在约翰福音第1章29节所说的。 Ketika Yohanes Pembaptis pertama kali melihat Yesus, dia menunjuk kepada Yesus. 当这个约翰第一次见到主耶稣的时候，他指着耶稣说。 Dan berkata, inilah anak domba Allah yang menanggung menghapus dosa dunia. 他指着耶稣说：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。” Dan di dalam Yesus tentu saja tidak ada dosa. 是的，每个在耶稣里面的是没有犯罪的。 Nah, dengan demikian setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. 因此，每一个在耶稣里面记住在耶稣里面的人是不再犯罪了。 Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ya, 在圣经里面， kadang-kadang ada pernyataan yang memang agak sulit dimengerti.
有一些呢我们很难去明白去理解的。 Karena itu satu prinsip yang sangat penting di dalam kita menafsirkan Alkitab. 这当我们要解释圣经的时候，有一种的原则， Yaitu kita harus memakai bagian Alkitab yang lain untuk menjelaskan bagian tertentu. 我们必须要参考或者去看别的经节来解释这一段的经文。 Ketika dikatakan setiap orang yang tinggal di dalam dia tidak berbuat dosa lagi, ini pasti menimbulkan pertanyaan. 如果说在这里讲到每一个在神里面的就不再犯罪的话，这句话可能就会引起争论。 Karena kita tahu kita masih berdosa. 因为我们知道我们仍然会犯罪。 Karena itu kita coba lihat bagian Alkitab yang lain. 那如果说这样的话，我们去看别处的这个经文， Ya, bahkan di dalam 1 Yohanes sendiri di awalnya di dalam pasal 1 ayat 9 dan 10 dia mengatakan, 在这个约翰一书第1章最前面的第1章第9节到第10节这样说道。 saya membaca, jika kita mengaku dosa, ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洁净我们的一切的不义。我们若说我们自己没有犯过罪， 便是以上帝为说谎的，他的道也不在我们心里了。 Ya, jadi dikatakan kalau kita mengatakan kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Yesus atau Allah adalah penipu. 因此呢，在这里说到，如果说我们自己没有犯罪的话，那我们便以上帝会说谎的。 Berarti Yohanes jelas mengerti kita orang percaya tetap berbuat dosa. 因此，约翰很清楚的知道，我们这些相信耶稣的人仍然会犯罪。 Karena itu malahan kita harus mengaku dosa. 因此呢，我们必须要在神的面前承认我们的罪过。 Kalau begitu, apa artinya orang di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi? 那如果说在刚才所念的，就是每一个住在神里面的就不再犯罪，那怎么解释呢？ Berarti walaupun kita berdosa, kita bergumul supaya kita bisa semakin lama semakin baik. 意思就是说，虽然我们就是仍然会犯罪，但是呢，我们每一个人必须要努力的克服，让我们不要犯罪。 Sedangkan orang yang terus berdosa berarti tidak percaya pada Yesus. 因此呢，我们说，如果说继续不断的犯罪的人不在主里面， Artinya orang yang terus berdosa dan tidak bergumul untuk menjadi lebih baik. 意思就是说，我们犯罪，但是我们没有努力的去克服它，去做到不要犯罪的话。 Jadi saudara, perbedaan kita dengan orang tidak percaya 因此，我们跟不信的人的这个区别， bukannya kita sudah tidak berdosa sedangkan mereka tetap berdosa. 并不是说我们没有在犯罪了，他们正在犯罪。 Tetapi kita ketika kita berdosa, kita menyesal, kita bertobat, kita bergumul untuk supaya kita bisa menjadi lebih baik. 区别呢，就是当我们犯罪的时候，我们心中感到懊悔，我们努力的在那里，就是让我们可以改变，让我们可以在我们的以后的生活里面，我们努力的不要再犯罪。 Karena itu seharusnya walaupun tetap berdosa, kita bisa semakin lama, tentu saja dosa kita semakin tidak seperti dulunya. 因此呢，我们一天比一天的更加好，让我们所犯的罪呢，我们不像以前那么严重了。 Nah, sekarang bagian terakhir di situ dikatakan kita telah lahir dari Allah. 在这里最后的就说到，我们已经从上帝那里被重生了。 Dikatakan bahwa siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, yaitu menjadi hamba dosa. 就说到，如果说继续犯罪的是属魔鬼的，成为这个罪的奴仆。 Nah, dalam hal ini ya, Bapak Ibu, ternyata Alkitab mengajarkan kita seperti ini. 在这里，其他的经文就是在圣经里面这样的教导我们： Bahwa setelah Adam jatuh dalam dosa, 当亚当跌入罪中以后， Allah menyerahkan semua manusia ke dalam tangan iblis. 上帝将所有的人就是降服在这个恶者的手中。
Dan itu ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 这在约翰一书里面第5章第19节有讲到。 Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 说到我们知道我们是属上帝的，全世界都握在那恶者的手下。 Dan seluruh dunia maksudnya adalah terutama manusia-manusianya berada di bawah kuasa si jahat. 这里讲到全世界的人，就是那些握在这个恶者的手下的人。 Karena itu kenapa Yesus menggambarkan dia merampas kita dari tangan si jahat. 因此呢，主耶稣为什么形容说从那些恶者的手中把它夺回来呢？ Bapak Ibu pernah nggak memikirkan kenapa pada zaman Tuhan Yesus mendadak begitu banyak orang kerasukan? 为什么在主耶稣的时代里面，那个时候有许多的人被鬼附着了？ Padahal di dalam PL tidak pernah ada orang yang kerasukan 其 seperti 实 itu. 其实在旧约里面很少我们可以看到是被鬼附的。 Nah itu adalah karena iblis tahu bahwa Yesus datang membawa kerajaan Allah. 因为魔鬼知道，主耶稣来到这个世上是带着这个上帝的国度来的， Dan dia mengadakan perlawanan. 因此呢，他就对抗他， Dengan merasuki orang-orang tersebut, 因此呢，他就附在一些人的身上， itu pada dasarnya dia mau berkata, mereka adalah milikku. 就是说他向耶稣说，他是属于我的。 Karena itu kita melihat Matius 12 ayat 28 dan 29. 因此呢，我们可以看到，就是在马太福音第12章28到29节那一段。 Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 28节说，我们若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。 Jadi bukti paling nyata kerajaan Allah sudah datang adalah dengan Yesus mengusir roh-roh jahat yang merasuki orang. 上帝的国降临的这个证据呢，就是主耶稣赶出那些在人身上所附的魔鬼。 Kemudian ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. 第29节就用一个比喻的方式说，人怎样进壮士的家里，抢着他的家具呢？除非先捆住那壮士，才能抢夺他的家产。 Artinya Yesus mengikat si iblis yang pemilik rumah itu. 意思就是说，耶稣捆绑了，就是那个属于那个家里面的那个魔鬼， Dan merampok barang-barang yang ada di rumah si 并 iblis. 且把他家里的一切把它抢夺出来。 Barang-barang itu apa? 到底这里所说的这个东西是什么呢？ Itu adalah kita Bapak Ibu sekalian. 那就是我们这些在世上的罪人。 Kita yang tadinya berada di bawah kekuasaan si iblis dirampas dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. 原来我们是在那个恶者的这个附在恶者的手下，因此呢，主耶稣来把我们从他的手中呢，被他抢夺出来了。 Dengan sengaja Matius memakai kata merampok seperti itu. 马太福音马太在这里很清楚说，就讲到把它夺回来， Itu sebenarnya sama dengan kata merampas. 意思主要就是把它没收。 Karena mau menunjukkan bahasa peperangan. 因此呢，在这里就是说到，就像这个战争的时候所发生的事情一样。 Ya, di dalam dunia kuno bangsa yang menang akan merampas barang-barang menjarah bangsa yang kalah. 在这个以前的时代里面，当他们征战的时候，谁输了，他的东西呢，就给赢的人所抢夺了。 Ya, iblis sudah diikat, kita dirampas dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. 耶稣把魔鬼捆绑了以后呢，我们这些罪人就从他手上呢把他夺回来了。 Dan kalau kita teruskan di situ dikatakan di dalam 1 Yohanes, setiap orang yang lahir dari Allah, maksudnya dilahirkan kembali, melakukan kebenaran di ayat 7 dan tidak mungkin terus berbuat dosa di ayat 8. 就是将第7节里面说的，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义一样。因此，所有在上帝里面重生的，就会行真理。
Dengan demikian tanda anak Allah adalah melakukan kebenaran dan mengasihi saudaranya. 因此，我们可以看到一个属上帝的儿女的人，一个特征呢，就是行正理，并且爱他的弟兄。 Karena di ayat 10 dikatakan bahwa tanda anak-anak iblis adalah kalau tidak melakukan kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya. 就像在第4节里面说的，就是魔鬼的儿女，就是不行正义的，也不守上帝，不爱弟兄的。 Sehingga apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan ajarkan melalui semua ini? 因此，弟兄姐妹，我们如何学习上帝所教导我们的呢？ Pertama, kita sebagai anak-anak Allah berarti kita dikasih Allah, tapi berarti kita dimusuhi oleh dunia. 第一就是我们是上帝的儿女，我们是被上帝所爱的，但是呢，同时也意味着我们被世界所憎恨。 Jadi jangan heran kalau kehidupan tidak akan mudah. 因此呢，我们不要奇怪，我们在我们的生活里面，我们会遇到一些的困难。 Semakin kita mau mentaati Allah, semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. 当我们更加的爱神，我们要更顺服神的时候，这个试探或者阻碍就连续来到我们的身上了。 Karena dunia membenci kita. 因为世界憎恨我们。 Tapi sebagai anak Allah hidup suci harusnya merupakan fakta, Bapak Ibu sekalian. 但是弟兄姐妹，我们成为神的儿女，我们过一个圣洁的生活，是一个必须的事实，也是理所当然的。 Ya, karena itu kalau kita sudah menjadi Kristen tetapi tidak ada perubahan hidup yang lebih baik, kita perlu mempertanyakan apakah kita sungguh-sungguh di dalam iman kita. 但是弟兄姐妹，如果说我们已经说我们是成为基督徒，我们成为神的儿女，但是我们的生活、我们的生命却没有改变的话，我们必须要质问我们到底是如何。 Jika kita tidak bergumul untuk hidup melawan dosa, ya Yohanes berkata kita tidak mengenal Yesus. 那如果说我们没有努力的去对抗就是罪恶的话，我们就不认识神了。 Dan ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹，这是非常重要的事情。 Betul, sebagai orang Kristen kita masih berdosa. 是的，我们成为神的儿女，我们仍然会犯罪。 Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, 但是当我们更加的亲近我们的神的时候， semakin dosa itu mengganggu kita. 这个罪呢就仍然会骚扰着我们。 Maksudnya semakin kita itu merasa betapa kita perlu meminta ampun, bertobat dan memperbaiki diri kita. 意思就是说，当我们醒悟到我们说要来到神的面前，我们要求神饶恕我们。 Jika kita sama sekali tidak bergumul dengan segala dosa kita yang kita lakukan, 但是如果说我们没有醒悟到我们所做的，或者不努力去克服我们所行的这个罪的时候， hati-hati, kata Rasul Yohanes, kita tidak mengenal Yesus. 我们必须要注意，就像约翰所说的，我们是不认识神的人。 Nah, tanda orang yang telah lahir dari Allah, yaitu yang telah lahir baru, 所有就是我们重生的人的特征。 yaitu tidak terus-menerus berdosa. Berarti memang tidak terus-menerus tidak ada perubahan, artinya harus ada perubahan yang positif. 意思就是说，不继续不断的在那里犯罪。意思就是说，我们的生命有一个就是很积极的改变。 Ingat, saya selalu mengingatkan ya Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang Kristen itu memiliki iman yang sejati. 弟兄姐妹，我经常提醒弟兄姐妹，就是说，每一位所相信耶稣的人，他的信心不一定是很坚定的。 Dan kalau kita sebagai orang Kristen tidak memiliki iman yang sejati, kita juga tidak mungkin masuk surga. 因此，当我们如果说没有真正的这个就是对的信心的话，我们不一定能够上天堂。 Karena itu kita perlu melihat apakah ada perubahan yang positif sejak kita menjadi orang percaya. 因此，我们必须要审查自己，到底我相信耶稣以后，是否我有一个积极的改变。 Kita harus melakukan kebenaran, berarti semakin kita mau melakukan kebenaran dari Allah, 我们更加的喜欢，或者呢，就是想去做，就是上帝要我们去做的真理。 dan tentu saja hukum utama Allah adalah mengasihi Allah dan
mengasihi sesama. Jadi kita pun semakin mengasihi saudara kita. 因为上帝要我们说，爱我们的主，也爱我们的弟兄。 Dan walaupun sekarang belum terlihat, tapi nanti Bapak Ibu sekalian kita akan menjadi sama 虽然 seperti Yesus. 我们还没有看见，现在我们还没有看见，但是直中呢，我们会像主耶稣一样。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami dijadikan anak-anak-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你让我们可以成为神的儿女。 Dan Yohanes mengatakan hidup kudus seharusnya merupakan fakta di dalam kehidupan kami. 约翰也告诉我们说，我们成为神的儿女，我们过着圣洁的生活是理所当然的。 Karena itu ajarkan kami supaya kami boleh semakin hidup kudus di hadapan-Mu. 因此，主啊，教导我们，也是给我们力量，让我们可以在你面前过着圣洁的生活。 Supaya kami pun kemudian semakin melakukan kebenaran dan mengasihi saudara kami. 让我们可以有能力，我们可以行正义，并且爱我们的弟兄。 Tapi kami tahu bahwa ini tidak mudah, Bapa. 主啊，我们知道这一切都不是很容易的事情。 Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk boleh melakukannya. 因此，主啊，我们恳求圣灵帮助我们，让我们可以行这个事情。 Dan kami terus-menerus akan bergumul walaupun kami masih jatuh bangun di dalam dosa. 我们继续在神的面前，我们努力让我们可以更加的不犯罪，虽然我们有时候仍然落在罪中。 Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们祷 Amin. 告是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。